Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat kita bertemu dalam kuliah secara online dan disiarkan secara langsung kepada di Masjid Qaryah Kampung Sawah Sunggala, Port Dickson. InsyaAllah hari ini kita akan baca seperti mana biasa kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tajuk untuk malam ni adalah solat sunat selepas wuduk, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat witir dan solat sunat duha. Kita akan bacakan beberapa hadis yang direngkaskan, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, insyaAllah. Hadis yang pertama adalah hadis yang berbunyi Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, ya Bilalu, haddithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahharu tahuran fi sa'ati laylin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalli. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, beritahulah kepadaku amalan yang paling diharapkan pahalanya yang mana kamu telah kerjakan dalam agama Islam. Sesungguhnya Nabi mengatakan, Nabi kata apa? Nabi mendengar bunyi kasut Sayyidina Bilal di hadapannya di dalam syurga. Kata Nabi ketika mana berada di dalam syurga kelak, Nabi melihat, Nabi mendengar bunyi kasut ataupun tapak kaki Bilal berada di hadapannya di dalam syurga. Maka Nabi pun bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalan yang kamu buat yang boleh menyebabkan kamu mendapat kelebihan sedemikian? Apa amalan yang kamu biasakan? Maka Sayyidina Bilal bin Rabah pun menjawab, anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Kata Bilal, saya tidak melakukan amalan yang paling diharapkan pahalanya sekalipun, maka saya tidak bersuci dengan berwuduk di suatu malam atau siang, melainkan saya akan mengerjakan salat semampu saya dengan wuduk tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa kata Bilal? Nabi kata pada Bilal, Nabi melihat ataupun Nabi mendengar tapak kasut Bilal berada di hadapan Nabi ketika mana di syurga kelak. Tuan-tuan, kata Bilal apa? Bilal bin Rabah menjawab, dia antara amalan yang dia buat adalah dengan mengamalkan solat sunat wuduk. Bilal bin Rabah mengamalkan solat sunat selepas wuduk. Yang itu antara amalan yang Bilal buat. Sebab itu Bilal mendapat kelebihan. Bilal dimasukkan ke dalam syurga Allah pada hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak. Hadis tersebut juga menjelaskan bahawa antara kelebihan solat sunat wuduk, solat sunat selepas wuduk adalah akan dimasukkan ke dalam syurga. Kata Syekh Badruddin Al-Aini, dia kata apa? Sesungguhnya masuknya Bilal ke dalam syurga itu adalah kerana amalannya ini, iaitu amalannya yang mana dia akan berwuduk setiap kali selepas berhadas, dan juga dia akan bersolat sunat selepas berwuduk.
Jadi antara amalan yang Bilal buat, bila dia berhadas, Bilal akan ambil wuduk. Hadas je, Bilal ambil wuduk. Dan yang kemudian, bila Bilal dah ambil wuduk, Bilal akan menunaikan solat sunat 2 rakaat, iaitu disebut sebagai solat sunat selepas wuduk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, amalan ini yang mana Bilal amalkan dan dia mendapat ganjaran pahala syurga oleh Allah. Hadis ini juga disokong oleh hadis yang lain. Terdapat juga hadis yang lain yang menyokong hadis yang saya bacakan tadi. Antaranya hadis daripada Uqbah bin Amir al-Juhani. Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbilu bina'lihi wa wajhihi wa alaihi ma illa wajabat lahul jannah." Kata Uqbah bin Amir, Nabi SAW bersabda, seorang yang berwuduk dan kemudian dia memperelokkan wuduknya, lalu selesai sahaja daripada berwuduk dan dia menunaikan solat sunat 2 rakaat, maka kata Nabi SAW, wajib baginya syurga Allah. Maka wajib bagi dia syurga. Seseorang yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya, dan wajib baginya syurga. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Juga dalam hadis yang lain, daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi berkata, "Man tawadda'a wudu'i hadza thumma yusalli rak'atain la yuhaddithu nafsahu fihi ma bi syai'in illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apa kata Nabi SAW? Sesiapa yang berwuduk seperti wuduk aku ini. Nabi kata pada Uthman bin Affan, Nabi kata siapa yang berwuduk dan wuduk dengan elok seperti cara Nabi SAW berwuduk, dan selepas itu dia menunaikan solat 2 rakaat, dan dalam solat itu dia tidak ada kelalaian di dalamnya, maka seseorang yang mengamalkan amalan sedemikian, dia akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara amalan ataupun ganjaran, kelebihan bagi kita yang mana kita berwuduk kemudian kita menunaikan solat sunat selepas wuduk. Ini amalan yang diajarkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal, dan Nabi sebut ganjaran kamu akan mendapat syurga Allah. Jadi tuan-tuan, antara perkara-perkara yang kita boleh bincangkan dalam bab solat selepas wuduk ni, antaranya adalah berkenaan dengan cara pelaksanaannya. Mesti ada yang tertanya, bagaimana cara nak solat sunat wuduk tu? Ada ke niat yang khusus? Tuan-tuan, cara pelaksanaan bagi solat sunat wuduk adalah, antara pendapat yang pertama, afdal dilakukan sejurus selepas wuduk. Betul-betul selepas wuduk. Habis saja wuduk, kemudian kita terus solat sunat wuduk 2 rakaat. Dua rakaat. Kemudian ada juga yang berpendapat bahawasanya boleh dilakukan solat sunat wuduk itu selagi mana seseorang itu belum berhadas. Maksudnya selagi mana dia belum terbatal wuduknya, maka dia boleh solat sunat wuduk 2 rakaat. Yang ini pun pendapat yang diterima. Kalau dia boleh jaga wuduknya, tidak terbatal wuduknya, kemudian tak lama kemudian dia pun solat sunat wuduk 2 rakaat, yang itu pun boleh diterima. Yang penting wuduknya tidak batal. Jadi menurut Imam Ar-Ramli kata, solat sunat wuduk ini juga terhasil dengan solat fardu ataupun solat sunat yang lain sebanyak 2 rakaat atau lebih. Yang ini pendapat yang ketiga. Kata Imam Ar-Ramli, bila seseorang itu wuduk, contohnya, bila dia berwuduk, kemudian dia pun pergi ke masjid menunaikan solat sunat qabliyah, contohnya dia solat sunat qabliyah ataupun solat sunat tahiyatul masjid, yang itu pun dikira sebagai solat sunat wuduk, kata Imam Ar-Ramli. Yang itu pun dikira sebagai solat sunat wuduk menurut Imam Ar-Ramli. Ataupun kalau kita solat di rumah, kalau dalam tempoh PKPB sekarang ni,
Yang mana ada sesetengah masjid, sesetengah negeri tak boleh pergi ke masjid. Jadi dia berwuduk, kemudian dia solat sunat qabliyah. Solat sunat qabliyah atau apa-apa saja solat sunat qabliyah, itu juga dikira sebagai solat sunat wuduk menurut Imam Ar-Ramli. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulannya, solat sunat wuduk ini, ia boleh dilaksanakan secara khusus dengan niatnya yang khusus, ataupun boleh juga dilakukan dengan mengadakan solat fardu ataupun solat sunat. Contoh solat fardu macam mana? Kita pergi ke masjid, kita ambil wuduk dan kita terus solat fardu, solat maghrib ataupun solat subuh dan sebagainya. Tak kira solat apa pun, yang itu juga dikira sebagai solat sunat wuduk. Yang itu juga dikira sebagai solat sunat wuduk. Jadi kesimpulannya, boleh dilaksanakan secara khusus ataupun boleh juga dilakukan dengan mengadakan solat sunat fardu, solat sunat yang lain, ataupun seperti solat sunat tahiyatul masjid dan sebagainya. Kesemua itu sudah memadai 2 rakaat solat sunat selepas berwuduk. Jadi barang siapa yang mengamalkan perbuatan itu, solat sunat selepas wuduk, maka Nabi sebut dia akan dapat ganjaran syurga oleh Allah. Satu. Dan dia akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Yang ini amalan yang diamalkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal selepas berwuduk, dia menunaikan solat sunat 2 rakaat. Ini amalan yang pertama pada malam ini yang boleh kita amalkan, insya-Allah. Itu hadis yang pertama. Juga ada tambahan berkenaan dengan kelebihan bagi mereka yang menjaga wuduknya. Ada di kalangan manusia, ada kalangan kita ni, kita memang suka jaga wuduk ataupun dia berwuduk setiap masa. Kata Muaz bin Jabal dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yabitu ala zikrin tahiran fayata'aru minal lail fayas'alullahu khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah." Tidaklah seorang muslim itu tidur di malam hari dan kemudian dia berzikir dan berwuduk. Sebelum dia tidur, dia berwuduk dan berzikir mengingati Allah. Dan dalam waktu dia tidur itu, dia terbangun. Kemudian mungkin dia mengigau ataupun apa, dia terbangun. Apabila dia bangun tu, dia minta sesuatu, kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Dia minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka Nabi sebut apa? Illa a'tahu iyyah. Allah akan makbulkan segala permintaannya itu. Dengan syarat, amalan dia apa? Sebelum tidur, berwuduk dan ingat pada Allah. Yang ini kelebihan bagi mereka yang rajin menjaga wuduk. Sebelum tidur, dia berwuduk, kemudian dia terbangun, dia minta pada Allah, "Ya Allah, kau kurniakanlah aku kebaikan di dunia dan di hari akhirat." Nabi sebut, Illa a'tahu iyyah. Allah akan makbulkan segala permintaan seseorang itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis itu hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini amalan yang pertama, solat sunat selepas wuduk. Solat sunat selepas wuduk, ganjaran dia dapat syurga Allah, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi mereka yang menjaga wuduk, Allah akan makbulkan permintaannya. Itu satu. Hadis yang kedua untuk malam ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid, idza dakhala ahadakumul masjid, fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalangan kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sehingga dia telah mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, hadis ni nak sebut pasal apa? Nabi nak bagi saranan kepada kita bahawasanya apabila kita masuk ke dalam masjid, kita perlu menghormati masjid ataupun rumah Allah dengan cara menunaikan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini antara amalan yang mana kita boleh buat bila masuk masjid. Kita solat sunat tahiyatul masjid. Tujuan dia apa? Menghormati masjid, rumah Allah.
Kata Imam As-San'ani, dia menyatakan bahawa hadis ini merupakan satu larangan untuk duduk ketika masuk ke dalam masjid sebelum menunaikan solat 2 rakaat. Jadi kata Imam As-San'ani, bila masuk dalam masjid dilarang terus duduk. Tak boleh. Mesti kena solat 2 rakaat dulu. Itu sunat dia. Cara kita hormat pada masjid, masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid. Tak boleh terus duduk. Kata Imam As-San'ani, ini adalah satu larangan. Manakala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahawasanya solat tahiyatul masjid adalah sunnah. Solat tahiyatul masjid adalah sunnah. Dan jika tiada keuzuran kepada seseorang itu, maka makruh hukumnya untuk dia terus duduk apabila datang ke masjid. Makruh kata Imam An-Nawawi, seseorang yang tanpa uzur, dia masuk dalam masjid, dia terus duduk tanpa solat sunat tahiyatul masjid. Hukumnya makruh. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, solat sunat tahiyatul masjid adalah solat sunnah yang digalakkan. Kerana apa? Tujuan dia adalah untuk menghormati rumah Allah, menghormati masjid itu sendiri. Katalah ada persoalan, kalau dah terduduk, terlupa ataupun tak sengaja, boleh jadi dia terduduk terus. Macam mana? Boleh ke kita nak solat tahiyatul masjid lagi? Kalau terduduk, tak terlupa, tak perasan, nak solat tahiyatul masjid, boleh ataupun tidak? Jawapan dia adalah dibenarkan, boleh. Tapi dengan syarat, duduk itu tidak terlalu lama. Maksudnya baru duduk sekejap, dia teringat, kemudian dia bangun solat sunat tahiyatul masjid, yang itu boleh. Tapi kalau duduk tu dah sejam, 2 jam, baru nak solat sunat tahiyatul masjid, itu tidak digalakkan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika mana seorang sahabat Nabi yang bernama Sulaik. Sulaik ini dia masuk waktu khutbah Jumaat. Sulaik ini dia masuk waktu khutbah Jumaat, masuk dalam masjid. Waktu itu Nabi sedang berkhutbah. Maka Sulaik ini bila dia masuk, dia terus duduk dalam masjid. Dia tak solat sunat tahiyatul masjid, dia tak solat 2 rakaat. Maka apa kata Nabi? Ya Sulaik, qum farka' rak'atain watajawwaz fihima. Kata Nabi, wahai Sulaik, bangun dan solat 2 rakaat. Farka' rak'atain, solat 2 rakaat, dan hendaklah kamu ringkaskan solat itu. Maksud ringkaskan itu apa? Kita ambil yang fardu, yang rukun. Ambil yang rukun. Maka Nabi kata, bila kamu solat, datang waktu khutbah, Nabi pun suruh bangun. Apatah lagi kalau kamu datang waktu tak ada khutbah, ataupun waktu kuliah maghrib contohnya. Kita datang waktu kuliah maghrib, datang kuliah tengah berjalan, kita pun terus duduk. Bila terduduk beberapa saat, beberapa minit, baru kita teringat, oh aku tak solat lagi. Maka waktu itu dibenarkan ataupun dibolehkan untuk menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, kerana duduk baru sekejap. Hadis ini, hadis kisah Sulaik tadi, hadis riwayat Imam Muslim. Maka dapat disebutkan di sini bahawasanya jika seorang masuk masjid dan solat sedang didirikan. Contoh, saya bagi contoh keadaan yang lain. Contohnya, apabila seseorang itu masuk masjid, waktu itu azan telah dikumandangkan dan orang lain sedang solat sunat. Yang lain sedang solat sunat, azan dah selesai, sedang solat sunat, kita baru masuk. Maka kita terus solat sunat qabliyah waktu itu. Itu juga dikira sebagai solat sunat tahiyatul masjid. Itu juga solat sunat tahiyatul masjid. Solat qabliyah itu dikira sebagai solat tahiyatul masjid. Ataupun keadaan lain, kita masuk dalam masjid dan waktu itu solat fardu sedang didirikan, sedang berjemaah solat bersama dengan imam. Maka kita pun terus masuk ke dalam jemaah tersebut. Kita tidak perlu solat tahiyatul masjid, kerana solat fardu itu sudah memadai untuk menggantikan solat sunat tahiyatul masjid.
Tuan yang dirahmati Allah, itu berkenaan dengan solat sunat tahiyatul masjid. Hadis seterusnya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ij'alu akhira salatikum bil-laili witran. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, jadikanlah solat witir sebagai solat terakhir kalian pada waktu malam. Dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqud. Kekasih saya sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada saya, yakni Abu Hurairah. Nabi pesan pada Abu Hurairah, Nabi kata apa? Supaya mengerjakan ataupun berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Nabi pesan 3 benda kepada Abu Hurairah. Dalam hadis ni, Nabi berpesan kepada sahabatnya Abu Hurairah 3 perkara. Yang pertama, siyamin salasati ayyamin min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Jadi para ulama hadis mengatakan 3 hari pada setiap bulan itu adalah ayyamul baid, ataupun disebut hari-hari putih. 13, 14 dan 15 setiap bulan. Bulan Islam, bukan bulan Masihi. Bukan kalender Masihi, bulan Islam. 13, 14, 15 setiap kali bulan Islam. Ini antara pendapat para ulama, ayyamul baid, hari putih. 3 hari sekurang-kurangnya. Maka Nabi pesan pada Abu Hurairah 3 hari puasa pada setiap bulan. Pertama. Yang kedua, Nabi pesan pada Abu Hurairah wa rak'atayid duha. Dan pesan Nabi yang kedua adalah 2 rakaat solat duha. 2 rakaat solat duha. Nanti kita akan ceritakan tentang kelebihan solat duha. Dan yang ketiga, pesan Nabi wa an utira qabla an arqud. Nabi juga berpesan pada Abu Hurairah supaya menunaikan solat witir sebelum tidur. Menunaikan solat witir sebelum tidur. Jadi dalam hadis ni Nabi pesan, Nabi wasiatkan 3 perkara kepada Abu Hurairah. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat solat duha. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya mengerjakan solat witir sebelum tidur adalah digalakkan bagi orang yang tidak yakin mampu bangun di akhir malam. Bagi Imam An-Nawawi, dia kata, kalau kita rasa kita tak yakin nak bangun malam nanti, kita dah usaha, dah set alam, dah niat dah malam ni aku nak bangun qiyamul lail, tapi kita rasa tak boleh bangun. Sebab apa? Mungkin sebab kita penat satu hari tak tidur. Mungkin kita baru balik daripada kerja malam, tak sempat berehat. Dan kita sendiri rasa kita tak boleh nak bangun. Jadi kata Imam An-Nawawi, sebaik-baiknya bagi kita yang tak yakin untuk bangun pada waktu malam, digalakkan solat witir sebelum tidur. Digalakkan solat witir sebelum tidur. Jika dia yakin, jika seseorang tu dia yakin yang dia boleh bangun malam ni qiyamul lail, dia boleh bangun pada 1/3 malam untuk solat tahajud, maka waktu akhir malam adalah lebih utama untuk mengerjakan solat witir. Tuan-tuan, ada 2 situasi kata Imam An-Nawawi. Kalau dia tak yakin bangun pada waktu malam, dia boleh solat sunat witir sebelum tidur. Tapi kalau dia yakin dia boleh bangun malam nanti, maka dia boleh solat witir pada waktu malam, yang itu lebih bagus. Pada akhir malam, yang itu lebih afdal untuk dia buat. Itu kalau dia yakin lah. Tapi kalau kita tak yakin, kita buat je solat sunat witir selepas ba'diyah isya ataupun sebelum kita tidur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita bicara tentang solat sunat witir,
sebenarnya ada beberapa cara pelaksanaan yang boleh kita buat. Solat sunat witir ada beberapa kaedah untuk kita menjalankan ataupun kita melaksanakan solat witir. Pertama, solat witir 1 rakaat. Solat witir 1 rakaat. Ini berdasarkan hadis al-witru raka'atun min akhiril lail. Witir adalah 1 rakaat di akhir malam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan juga dalam hadis yang lain, al-witru haqqul muslim. Witir ini adalah hak bagi setiap orang muslim. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang suka solat witir 5 rakaat, silakan, dia boleh buat. Kalau dia rasa dia nak solat witir 5 rakaat, dia boleh buat 5 rakaat. Wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al. Kalau dia rasa dia nak buat solat witir 3 rakaat, silakan, dia boleh buat 3 rakaat. Dan Nabi sebut wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Kalau dia rasa dia suka dia buat satu witir, solat witir 1 rakaat, yang itu pun boleh buat, kata Nabi, silakan, falyaf'al, boleh laksanakan 1 rakaat pun tak apa. Jadi dalam hadis ni kita dapat bahawasanya solat witir ada 5 rakaat, ada 3 rakaat, ada 1 rakaat. Tapi bagi 1 rakaat ini, ia tidak digalakkan untuk kita buat. Walaupun dibenarkan, tapi sebaik-baiknya kita solat witir secara 3 rakaat. Yang ini diterangkan dalam hadis yang seterusnya yang saya akan baca lepas ni. Solat witir paling afdal, lebih afdal dijalankan ataupun dilaksanakan secara 3 rakaat. Dan 3 rakaat pun ada 2 cara. 3 rakaat ada 2 cara juga. Satu, 3 rakaat 1 salam. Yang kedua, 3 rakaat 2 salam. Kena ingat tu, 3 rakaat 1 salam. Yang kedua, 3 rakaat 2 salam. 3 rakaat 1 salam dan 3 rakaat 2 salam. Dengan 1 salam. Contoh, 3 rakaat 1 salam. Ini pernah buat. Yang ini pun boleh buat. Kita buat 3 rakaat terus, 1 salam, terus tahiyat akhir. Boleh. Yang ini pun disebut dalam hadis Nabi, menepati sunnah. Tak ada perkara ajaran sesat pun 3 rakaat terus ni, tak. Betul. Sebab pernah berlaku dalam satu masjid. Adalah pernah berlaku dalam satu masjid ni. Dia buat solat witir 3 rakaat terus. 1 tahun bulan Ramadan tu, saya tak ingat tahun bila. Tapi waktu tu ada satu masjid ni, ada imam ni, dia jemputan daripada luar, dia buat solat witir 3 rakaat straight terus. Tak ada 2 salam, 1 salam je. Jadi bila perbuatan itu dia tak biasa, orang kampung dia tak biasa solat witir 1 rakaat ni. 3 rakaat 1 salam. Tak biasa. Jadi orang tanya, Ustaz, boleh ke solat witir 3 rakaat 1 salam? Dia tanya pada imam tu lah. Maka imam itu pun jawab, boleh, dibenarkan. Terdapat hadis yang menyatakan. Jadi waktu itu orang kampung pun dah jadi gelabah. Jadi tak tutup pasal. Sebab tak pernah buat. Jadi tak faham. Ada yang mufarakah pun. Ada yang keluar daripada jemaah solat. Ada yang rasa, ustaz ni sesat ni, ustaz ni. Tak. Solat witir boleh dilakukan 3 rakaat 1 salam terus. Itu juga terdapat dalam sunnah Nabi SAW. Tak ada masalah. Boleh. Lepas ni kalau imam masjid mana-mana dia buat solat witir tarawih 3 rakaat straight, boleh. Tapi dengan syarat, bagi tahulah dulu pada makmum. Jangan dia buat terus suka hati dia je. Tolong bagi tahu pada makmum yang malam ni saya nak buat solat witir 1 rakaat 1 salam, 3 rakaat 1 salam. Bagi tahu supaya makmum tak jadi tertanya-tanya. Supaya makmum tak jadi pelik, heran dan sebagainya. Jadi bila jadi imam, kita kena bagi tahu malam ni saya nak solat witir 3 rakaat 1 salam. Itu. Biasa buat 2 salam, tapi malam ni saya nak buat 1 salam. Bagi tahu pada jemaah supaya dia tak takut ataupun tak keliru. Yang itu pun dibenarkan. Manakala cara yang kedua 3 rakaat 2 salam. Yang ini paling afdal. Yang ini adalah solat witir yang paling afdal. Tuan-tuan, 3 rakaat 2 salam yang seperti mana kita biasa buat waktu bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar, kana yusallimu bainar rak'ati wa rak'ataini fil witri hatta ya'mura bi ba'dhi hajatih. Nabi SAW beri salam antara 1 rakaat dan 2 rakaat dalam
solat witir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, jadi kesimpulannya, solat sunat witir paling afdal kita boleh buat 3 rakaat 2 salam yang biasa kita buat. Ataupun paling kurang kita boleh buat 1 rakaat sahaja. Yang itu pun boleh. 1 rakaat sahaja pun boleh. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, satu ibadah tu akan dapat lebih banyak fadilatnya jika kita lebih berusaha dan lebih banyak berbelanja. Jadi kenapa solat sunat witir 3 rakaat 2 salam itu lebih afdal? Sebab ia lebih banyak usaha, lebih banyak fadilat dia, lebih banyak ganjaran dia. Kata Imam An-Nawawi, lebih solat ataupun ibadah yang lebih banyak usaha itu lebih banyak fadilat dia. Satu. Begitu juga kata Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti kata apa? Oleh yang demikian, memisahkan solat witir adalah lebih afdal berbanding menyambungkannya. Maka pendapat Imam As-Suyuti, solat witir 3 rakaat 2 salam adalah lebih afdal berbanding kita solat 3 witir 3 rakaat straight. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir untuk malam ni adalah berkenaan dengan solat sunat duha. Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan solat duha sebanyak 4 rakaat dan baginda menambahnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ke atas dirinya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita dah terbiasa solat sunat duha. Solat sunat duha yang biasa kita buat 2 rakaat. Tapi ada sesetengah hadis yang mengatakan solat sunat duha itu 4 rakaat. Hadis yang tadi saya baca 2 rakaat duha. Nabi pesan pada Abu Hurairah, Nabi kata solat duha 2 rakaat. Hadis yang baru saya baca solat duha 4 rakaat. Jadi terpulang pada tuan-tuan, nak buat solat duha 4 rakaat pun boleh, nak buat solat duha 2 rakaat pun boleh. 2 rakaat boleh, 4 rakaat pun boleh. Apa kelebihan solat sunat duha ni? Solat duha ni terlalu banyak kelebihan dia. Solat sunat duha terlalu banyak ganjaran dan kelebihan yang Allah janjikan kepada orang yang solat sunat duha. Pertama, antara kelebihan solat sunat duha adalah dicukupkan rezekinya oleh Allah. Dicukupkan rezekinya daripada Allah. Daripada sahabat bernama Nuaim, dia kata apa? Janganlah kamu berasa lemah untuk beribadah kepada Allah dengan 4 rakaat di awal waktu siangmu, iaitu solat duha. Nabi kata, jangan kamu lemah untuk solat duha 4 rakaat pada waktu siang. Nescaya sesiapa yang solat sunat duha dengan menunaikannya 4 rakaat, maka Nabi sebut Allah akan mencukupkan untuknya di hari itu. Allah akan cukupkan rezekinya sepanjang hari itu. Ini antara fadilat solat duha. Siapa yang rajin mengamalkan solat duha, Allah akan bagi dia kecukupan pada hari tersebut. Allah tak bagi dia kaya. Allah tak bagi dia jadi billionaire. Kalau billionaire tu mungkin rezeki dia. Tapi yang penting Allah bagi cukup. Yang itu pentingnya. Allah bagi rezeki yang cukup pada hari itu jika seseorang melaksanakan solat sunat duha. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang pertama. Yang kedua, nilai solat duha adalah seperti sedekah. Nilaiannya adalah sama seperti bersedekah. Kata Abu Zar dalam satu hadisnya, Nabi SAW bersabda, setiap pagi ada kewajipan sedekah ke atas setiap sendi ataupun anggota badan. Setiap hari kita perlu bersedekah dengan setiap anggota badan kita. Dan Nabi kata apa? Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid itu adalah sedekah. Subhanallah sedekah. Alhamdulillah sedekah. La ilaha illallah tahlil juga sedekah. Takbir Allahu Akbar itu juga sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sedekah. Dan memadai semua itu dengan menunaikan 2 rakaat waktu duha. Kita perlu banyakkan bersedekah. Kata Nabi, setiap anggota tubuh ni ada hak untuk sedekah. Ada kewajipan kepada setiap subuh untuk melaksanakan sedekah.
Dan kita banyakkan berzikir, tasbih kepada Allah, tahmid, tahlil, takbir. Dan Nabi kata, yang last kali Nabi kata apa? Cukup dengan solat sunat 2 rakaat duha sudah memadai untuk dikira sebagai bersedekah kepada setiap anggota badan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara hadis-hadis yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi, dimuatkan dalam kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi berkenaan dengan solat sunat selepas wuduk, solat tahiyatul masjid, solat witir dan solat sunat duha. Jadi 4 solat sunat ini yang saya bacakan hadis dan kelebihan-kelebihan dia. InsyaAllah sama-sama kita beramal dan kita mendapat manfaat daripada hadis-hadis yang saya baca tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berkenaan dengan solat sunat wuduk, kita boleh buat. Selepas wuduk kita boleh buat 2 rakaat solat sunat ba'diyah wuduk. Solat tahiyatul masjid, bila kita masuk dalam masjid kita boleh solat sunat tahiyatul masjid. Solat witir kita boleh buat selepas daripada sebelum tidur kita buat. Dan solat duha adalah waktu duha. Dan ganjaran pahala bagi setiap amalan solat-solat sunat yang saya baca tadi, semuanya ada ganjaran pahala yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi kuliah saya di Masjid Kampung Sawah Sunggala Pordison pada minggu yang akan datang, setiap hari Sabtu malam Ahad. InsyaAllah malam ni kita kuliah secara online atas sebab-sebab yang tertentu. InsyaAllah kita akan masuk pada bab berkenaan dengan zikir dan doa Nabi dalam solat, juga zikir dan doa Nabi selepas solat. Apa yang Nabi baca dalam solat dia? Ada antara beberapa zikir dan juga doa Nabi waktu solat pun Nabi baca doa itu. Dan ada juga apa pula zikir dan doa Nabi selepas dia bersolat. Selepas solat juga ada beberapa amalan ataupun zikir yang Nabi baca, yang dimuatkan, yang diletakkan dalam kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi. Nanti kita akan baca hadis-hadisnya insya-Allah. Jadi sekadar itu saja untuk malam ni. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Jika ada salah silap, mohon untuk diperbetulkan dengan nasihat, insya-Allah saya akan terima. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.